Allah, 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 ya Allah. Yang tiada ternilai dengan jutaan ringgit, meskipun ada orang ada 7 benua emas sekalipun. Nikmat yang ada pada diri kita pada hari ini tidak ternilai, tuan-tuan, iaitu nikmat agama. Nikmat agama ni Allah Subhanahu Wa Taala akan beri pada orang yang dia sayang saja. Tetapi nikmat intan, berlian, emas, permata, perak, harta dunia ni, tuan-tuan, orang yang langgar perintah Allah pun Allah bagi, tuan-tuan. Tapi nikmat agama ni, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala bagi hanya pada kekasih dia. Tanda Allah Subhanahu Wa Taala sayang pada kekasih dia pada hamba dia yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala akan beri dia hidayat. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala akan beri dia hidayat untuk amal agama. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala akan beri dia hidayat untuk kerja atas agama. Dan kemuncak kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala pada satu orang hamba ialah Allah Subhanahu Wa Taala akan matikan dia dalam kerja agama. Inilah tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala yang sempurna pada hamba dia, tuan-tuan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala matikan kita dalam kerja agama, tuan-tuan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala pilih zuriat keturunan kita sampai hari kiamat untuk buat kerja agama, tuan-tuan. Tuan-tuan yang mulia, agama yang ada dalam diri kita, tuan-tuan, yang ada datang pada diri kita hari ini, yang kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala hari ini, sama-sama kita buat sujud depan Allah Subhanahu Wa Taala, hadirnya kerana pengorbanan orang-orang terdahulu, tuan-tuan. Agama yang datang pada diri kita hari ini telah terbina atas air mata darah orang terdahulu, tuan-tuan. Hari ini kita senang-senang amal agama di atas penderitaan janda-janda sahabat. Hari ini kita senang-senang gelak-gelak amal agama atas kesengsaraan yatim-yatim sahabat. Mereka sanggup ditinggalkan. Mereka sanggup jadi janda. Mereka sanggup jadi yatim. Mereka sanggup tengok ayah mereka kena cincang. Asalkan hari ini, tuan-tuan, setiap daripada kita dapat amal agama, tuan-tuan. Mereka fikirkan macam mana hari ini kita dapat selamat daripada azab Allah. Macam mana hari ini kita dapat nikmat, tuan-tuan. Nikmatnya solat. Tapi, tuan-tuan, kita lihat hari ini berapa ramai, tuan-tuan, umat Islam sendiri telah meninggalkan agama. Hari ini berbondong-bondong umat manusia telah lari daripada agama. Mereka tidak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Orang, tuan-tuan, hari ini sedang berlumba-lumba menuju neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Pohon iman, pohon agama yang Nabi SAW telah semai dengan darah dan air mata Nabi SAW semakin layu dan semakin layu, tuan-tuan. Jadi kita sebagai umat Nabi SAW, kita sepatutnya ada rasa risau. Tangisan kita tangisan Nabi. Doa kita doa Nabi. Kerisauan kita kerisauan Nabi. Fikir kita fikir Nabi. Dan maksud hidup kita maksud hidup Nabi, tuan. Apa itu, tuan-tuan? Apa fikir Nabi? 4 fikir Nabi SAW. Yang pertama, Nabi SAW, tujuan Nabi SAW dihantar yang pertama, macam mana Nabi nak usahakan semua manusia tidak terlepas, tuan-tuan, daripada Nabi SAW telah diperintahkan dakwah sampailah orang yang terakhir saya akan lahir sebelum mana hari kiamat diputuskan, semua dapat hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan macam mana mereka dapat ucap kalimah la ilaha illallah sebelum mana mereka mati. Yang ketiga, macam mana semua orang dapat taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan semua terselamat daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW tak nak satu orang pun daripada umat dia masuk neraka walaupun satu saat, tuan. Hari ini macam mana kita nak letak fikir ni dalam fikir setiap daripada kita, tuan. Kita nampak manusia, kita lihat dengan kasih sayang. Ya Allah, macam manalah orang tu, ya Allah. Apa nasib dia nanti dekat akhirat, ya Allah. Kalaulah dia tak ucap kalimah la ilaha illallah, kita tengok orang kafir. Kalaulah kalimah la ilaha illallah tidak terpacul di bibir dia, tuan-tuan, apakah natijah dia akan dapat? Dia akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Allah akan cumban dalam neraka, Allah tutup pintu neraka, tuan-tuan. Dia akan kena bakar selama-lamanya, dia kena panggang selama-lamanya, kena seksa selamanya, derita selama-lamanya, tuan-tuan. Tapi hanya kita bersyukur, Allah Subhanahu Wa Taala beri kita nikmat iman, tuan-tuan. Yang mana, tuan-tuan, nikmat iman ini, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala sekecil iman, tuan-tuan. Iman kita, tuan-tuan, besar zarah. Zarah ni, tuan-tuan, profesor kumpullah orang dalam dunia ni, tuan-tuan, orang pandai-pandai dalam dunia ni, tuan-tuan. Mereka tidak letak lagi, tuan-tuan, ukuran untuk zarah ni, tuan-tuan. Tak jumpa lagi sebab dia terlalu kecil, tuan-tuan. Nilai iman ni, tuan-tuan. Kalau lori, tuan-tuan, orang beli pakai tan. Sebab lori lagi kecil benda tu, tuan-tuan. Contohnya orang beli biji, tuan-tuan. Mungkin orang timbang pakai kilo biji. Lagi kecil, lagi berharga benda tu, mungkin orang timbang pakai miligram. Kalau lah emas, tuan-tuan, orang timbang pakai karat, tuan-tuan. Kan? Dia punya nilai tu.
Tetapi tuan-tuan, iman ni tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala timbang pakai zarah tuan-tuan. Sebab terlalu nilainya iman. Dengan iman besar debu kita bawa depan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan persembahkan kita syurga yang mana luasnya 10 kali ganda luasnya dunia ni tuan-tuan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan sediakan kita 80,000 khadam yang terdiri daripada para malaikat tuan-tuan. Ini adalah syurga yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan pada orang yang bawa iman besar debu depan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sayang tuan-tuan, andainya orang jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, sepanjang hidup dia makan daripada rezeki Allah. Dia minum air daripada rezeki Allah. Dia bagi anak-anak dia nafkah daripada rezeki Allah. Tapi sayang tuan-tuan, sesaat pun dia tak pernah sujud daripada depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini rugi tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita lihat macam mana orang telah terdahulu. Mereka telah beri terlalu banyak pengorbanan untuk agama tuan. Sehingga kan lahir tuan-tuan orang-orang yang mana mereka ini berada di tebing-tebing pintu neraka. Tapi sebelum mana mereka mati, Allah Subhanahu Wa Taala janji syurga untuk mereka tuan-tuan. Ini sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Sebelum mana Nabi SAW usahakan iman pada mereka, kehidupan mereka lebih teruk daripada binatang. Mereka minum darah dalam tengkorak musuh mereka. Mereka bertawaf dalam keadaan telanjang. Mereka berzina dengan ibu mereka sendiri. Mereka makan hasil anak yatim, mereka perang sama sendiri tuan-tuan. Inilah teruknya kehidupan sahabat. Tapi bila mana mereka telah dapat iman tuan-tuan, Nabi SAW telah usahakan iman pada mereka, Allah SWT ubah kehidupan mereka menjadi kehidupan yang azimah. Kehidupan yang sangat baik, kehidupan yang dicemburui oleh umat-umat terdahulu tuan-tuan. Hari ini kita tengok umat Islam rosak tuan-tuan sebab apa? Kerana telah matinya usaha dakwah. Usaha dakwah telah tidak jadi tanggungjawab orang Islam lagi tuan. Orang Islam meninggalkan kerja mereka tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang mulia, bila mana Nabi SAW buat usaha dakwah pada sahabat, lahirnya orang-orang seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini, ke-8 pintu syurga panggil nama Abu Bakar. Lahirnya Umar radhiyallahu anhu, yang mana Nabi bagi tahu, Umar ni kalau adalah Nabi selepas aku, ianya Umar radhiyallahu anhu. Orang yang dulunya nak bunuh Nabi SAW, tapi tuan-tuan Nabi bagi tahu kalau ada Nabi lepas aku, dia ni Umar radhiyallahu anhu. Lahirnya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, yang mana Uthman bin Affan radhiyallahu anhu tuan-tuan, 2 rakaat dia tuan-tuan lebih sedap daripada dia bersama dengan isteri dia tuan-tuan. 2 rakaat solat dia tuan-tuan. Satu ketiga tuan-tuan, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dia dah kahwin seminggu tuan-tuan. Jadi pak mertua pada isteri dia, pak mertua dia tanya, maksudnya pak mertua isteri dia, bapa Uthman radhiyallahu anhu tanya isteri Uthman, macam mana suami kau layan kau sepanjang seminggu kahwin ni? Ni ayah Uthman tanya isteri Uthman. Isteri Uthman bagi tahu, dah seminggu kahwin tapi Uthman tak pernah sentuh aku. Sebab apa? Kau ada masalah ke, ada sakit ke? Ada wabak ke? Tapi tuan-tuan, apa isteri Uthman bagi tahu, setiap kali lepas Aisyah sebelum kami tidur, Uthman akan sembahyang 2 rakaat. Maka Uthman akan angkat takbiratul ihram, dia akan solat. Dan dia akan bagi salam sebelum subuh tuan-tuan. Mana mungkin dia nak bersama dengan aku? 2 rakaat dia tuan-tuan lebih sedap daripada bersama dengan isteri dia tuan-tuan. Lahirnya orang-orang macam ni tuan-tuan bila mana usaha agama dijalankan tuan-tuan. Jadi kita lihat tuan-tuan, Nabi SAW dia buat usaha agama dengan penuh fikiran tuan-tuan, penuh rasa risau tuan-tuan. Nabi SAW tidak senang duduk tuan-tuan, memikirkan keadaan umat kita, memikirkan keadaan umat dia, memikirkan kita pada hari ini tuan-tuan. Satu ketika Nabi SAW telah tidur bersama isteri dia, dan Nabi SAW telah terjaga dari tidur. Nabi SAW telah terjaga, Nabi SAW keluar daripada rumah, Nabi SAW telah pergi ke Baqi'. Kalau kita tahu Baqi' ni tuan-tuan, sekarang ni Jannatul Baqi' ni dah jadi perkuburan. Dulu Baqi' ni satu hutan yang sangat tebal. Nabi pergi ke Baqi' dan Nabi menangis macam orang kecil, budak kecil. Nabi menangis tuan-tuan. Nabi fikirkan. Waktu isteri dia tersedar dia tidur, isteri dia cari mana suami. Maka isteri dia keluar daripada rumah, isteri cari mana Nabi SAW. Maka dia nampak Nabi SAW dekat Baqi'. Dia terjumpa Nabi. Nabi tengah guling-guling menangis. Dan isteri dia tanya, wahai suamiku, wahai kekanda, apa kekanda buat kat sini? Maka Nabi SAW bagi tahu kat isteri dia, tadi Allah Subhanahu Wa Taala telah zahirkan neraka dalam mimpi aku. Maka aku telah lihat terlalu ramai umat aku berada dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wahai isteriku, mana mungkin aku boleh tidur sekarang ni tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang mulia, Nabi SAW telah bagi banyak pengorbanan untuk agama. Dan Nabi SAW telah lahirkan sahabat-sahabat yang memberi pengorbanan banyak untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga agama hidup subur dalam diri mereka, sehingga agama dapat tersebar seluruh alam tuan-tuan. Khabbab al-A'rad radhiyallahu anhu tuan-tuan. Cerita Khabbab al-A'rad satu ketika masa pemerintahan Umar radhiyallahu anhu.
Khabbab Al-Arat radhiyallahu an telah ditanya oleh Umar, apakah penderitaan yang kamu lalui ketika mana kamu telah menerima hidayat, mendapatkan hidayat? Maka Khabbab Al-Arat ceritalah. Dia ni hamba tuan-tuan. Dia cerita pada Umar, satu ketika dulu tuan aku ni satu orang perempuan, tuan aku telah ikat aku dalam baju besi, baju perang tuan-tuan, dan aku telah dijemur di tengah padang pasir tuan-tuan. Maka bila mana aku dijemur di padang pasir habis, aku punya peluh semut. Aku tak dapat tahan panas. Dan satu ketika pada waktu malam, pernah juga tuan aku, dia seret aku atas bara api. Maka lemak-lemak aku telah cair dan telah padamkan bara api itu, tuan-tuan. Dan satu ketika juga tuan-tuan, Khabbab Al-Arat ni dia punya tuan dia telah selah kepala dia pakai besi panas, tuan-tuan. Maka Umar radhiyallahu an telah lihat belakang badan Khabbab Al-Arat. Dan bila mana Umar lihat tuan-tuan, Umar kata, aku tak pernah tengok belakang badan yang teruk macam ni. Umar bagi tahu, kalaulah ada budak-budak pun boleh panjat tuan-tuan belakang badan Khabbab Al-Arat, tuan-tuan. Itu teruk penderitaan yang terima untuk agama, tuan-tuan. Jadi hari ini kita tuan-tuan yang mulia, kita perlu ada jazbah yang sama macam mana sahabat, kerisauan yang macam mana yang ada pada sahabat. Mereka susah payah untuk agama, tuan-tuan. Bila mana dakwah tidak dijalankan, tuan-tuan, orang akan berbondong-bondong keluar daripada agama. Iman umat Islam semakin hari akan semakin teruk, tuan-tuan. Tiadanya kasih sayang sama orang Islam kalau tak ada dakwah dijalankan. Bila mana tak ada dakwah dijalankan, umat Islam sendiri mendoakan keburukan untuk orang Islam yang lain. Bila mana tak ada dakwah dijalankan, tuan-tuan, maka nusrah Allah Subhanahu Wa Taala jangan mimpi, tuan-tuan, untuk bersama dengan kita. Sekiranya dakwah tidak dijalankan, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, tuan-tuan, apa muamalah kita, muasyarah kita, semua akan rosak, tuan-tuan. Kecintaan pada sunnah Nabi SAW akan berkurang. Hari ni orang, tuan-tuan, meletakkan sunnah Nabi ni macam lapik kaki je, tuan-tuan. Orang pijak-pijak je. Ada, tak ada pun tak apa, tuan. Bila mana dakwah tidak dijalankan. Tapi bila mana dakwah subur, tuan-tuan, kita ambil usaha agama sebagai maksud hidup kita, maksud kita dihantar ke muka bumi ni. Kita rasa tanggungjawab kita ke atas usaha agama, tuan-tuan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu kita sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala bantu para nabi dan sahabat. Allah Subhanahu Wa Taala akan jamin keturunan kita, tuan-tuan, akan menjadi alim ulama. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala akan suburkan kecintaan pada Nabi SAW dalam kehidupan kita. Bila mana dakwah dijalankan, tuan-tuan, iman kita semakin hari dapat terbina. Bila mana dakwah dijalankan, Allah Subhanahu Wa Taala akan ubah asbab mudarat menjadi asbab manfaat untuk kita, tuan-tuan. Dan bila mana usaha dakwah dijalankan, orang Islam akan berkasih sayang antara satu sama lain. Hari ini orang Islam berpecah belah sebab tak adanya kasih sayang, tak adanya dakwah dalam kalangan orang Islam sendiri. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tujuan yang sama yang kita ingin ikut Nabi SAW, maka bahtera yang sama yang kita perlu lalui, tuan-tuan. Iaitu bahtera mujahadah untuk agama, bahtera untuk susah payah untuk agama. Bahtera yang mana kita semua akan lalui ini memang susah, tuan-tuan. Orang akan cemuh kita, orang akan maki kita, orang akan sangka buruk pada kita. Tapi inilah sunatullah dia, tuan-tuan. Bila mana kita ambil agama, Nabi kata, bangsa apa yang mencintai aku, kesusahan akan datang pada dia seperti air terjun, tuan-tuan. Memang kita akan susah, tuan, bila mana kita buat kerja agama. Tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW buat usaha agama hari demi hari, sehinggakan Nabi SAW dapat lahirkan wanita-wanita yang hebat daripada zaman para sahabat, tuan-tuan. Pada satu ketika, Nabi SAW telah bentangkan takazah untuk pergi ke Badar, tuan-tuan. Maka ada seorang wanita ni, sahabiah. Dia telah jumpa Nabi SAW, dia bagi tahu, wahai Rasulullah, aku telah relakan suami aku untuk keluar bersama. Sekarang ni aku tak ada apa. Dan aku ada anak yang 8 bulan baru lahir. Kau ambil lah anak aku ni, kau ikat dekat badan kau. Aku lebih rela anak aku jadi perisai. Aku lebih rela tengok badan anak aku hancur daripada agama ini hancur, tuan-tuan. Bayangkan, tuan-tuan, satu orang perempuan, dia fikir untuk agama, dia sanggup korbankan untuk apa sahaja, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, hari ini kita mahu fikir, tuan-tuan, macam mana akan lahirnya wanita-wanita yang dapat memberi kerisauan agama dalam keluarga kita, dalam anak-anak kita. Takazah agama, tuan-tuan, terlalu banyak, tuan-tuan. Banyak orang di seluruh dunia, tuan-tuan, orang tengah tunggu kita, tuan-tuan. Orang dahagakan hidayat. Jadi tuan-tuan, sekarang bukan masa untuk kita berehat lagi, tuan-tuan. Sekarang bukan masa untuk kita berehat lagi. Inilah masanya, tuan-tuan, untuk kita bergerak, tuan-tuan. Kita bergerak dengan tertib yang sama. Kita bergerak dengan fikir yang sama, dengan kerisauan yang sama, tuan-tuan, untuk sebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, mula kita akan buat usaha jauh lah, tuan-tuan, usaha gash. Sekejap lagi, berapa malam sab? Kita nak baca.
Pukul 6.15 kita akan buat usaha dakwah, usaha guys tuan-tuan. Usaha guys ni usaha para nabi tuan. Masa saya di Nizamuddin tuan-tuan Maulana Hassan bagi tahu, orang yang buat gas ni tuan-tuan, ini adalah sunnah 124,000 para nabi. Bang siapa yang buat gas ni tuan-tuan, dia akan dapat cahaya 124,000 para nabi setiap seorang daripada mereka. Dan cahaya ini akan dapat lihat tuan-tuan meskipun orang tu berada di 7 petala langit tuan-tuan. Inilah besarnya usaha gas tuan-tuan. Sejak Allah Subhanahu Wa Taala akan terima ibadat kita sejauh mana mujahadah yang kita dapat tuan-tuan. Meskipun amal ibadat ini kita rosak tuan-tuan. Kadang-kadang kita tidak khusyuk dalam solat tuan-tuan. Tapi mungkin asbab gas kita tuan-tuan, kita tak tertib dalam gas kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan terima amal ibadat kita yang lain. Inilah besarnya usaha gas ni tuan-tuan. Kita jumpa manusia, bawa kerisauan, bawa fikir dengan kasih sayang. Jumpa dia macam mana, jumpa umat ni tuan-tuan, macam mana orang yang lama, kawan yang lama kita tak jumpa tuan-tuan. Kita pergi ke rumah, lorong ke lorong, pintu ke pintu, bandar ke bandar, pekan ke pekan, benua ke benua, jumpa umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan. Jadi insya-Allah tuan-tuan semua sedia insya-Allah.